Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian semuanya. Saya diharapkan semua yang sedang menonton berada di dalam keadaan yang sihat walafiat, dimurahkan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan urusan setiap hari anda. Okey. Alhamdulillah, jadi hari ni panas sikit. Ini baru pukul 10.30. 10.30 pun jadi cuaca agak panas. Okey, jadi baik. Baru-baru ni ada seorang rakan kita lah, rakan subscriber kita direct message saya, DM saya di Facebook bertanyakan satu soalan yang bagi saya sangat bagus soalan ni. Soalan dia berbunyi begini. Bolehkah jika kita guna semula tanah yang telah digunakan untuk menanam pokok? Jadi bermaksud dia tanam cili dalam polybag, kemudian cili tu dah habis, dah tamat tempoh lah, dah sampai ajal dia, cili tu dah mati. Dia nak ambil balik tanah dalam polybag tu digunakan untuk menanam pokok lain semula. Boleh atau tidak? Jika boleh, bagaimanakah caranya? Okey, jadi hari ini saya akan kongsikan macam mana kita nak rawat semula tanah yang kita telah gunakan supaya lebih jimat kos. Okey, baik. Jadi sekarang ni dekat depan saya ni ada tanah. Tanah ni adalah tanah daripada dalam polybag ni lah. Ni saya tanam pokok pudina. Ni pokok pudina ni pun dah nak mati dah sebab saya tak cantas. Jadi sifat pudina ni kalau dia dah menjala, dah gemuk, kita kena sentiasa cantas dia. Kalau tak cantas dia akan mati. Dia akan cepat matilah, itu sahaja. Jadi sekarang ni depan ni adalah tanah yang saya gunakan untuk tanam ni. Tanah ni dah berada di dalam polybag lebih kurang hampir setahun. Tanah ni adalah tanah campuran, tanah campuran 321. Dan sekarang saya akan tunjukkan macam mana saya nak rawat semula tanah ni untuk digunakan semula. Sekali imbas, rakan-rakan semua mesti nampak tanah ni nampak macam tanah yang cantik. Sebab dia sifat dia, struktur dia yang gembur, poros. Mungkin kita akan berfikiran tanah ini sangat bagus jika digunakan untuk menanam. Tetapi sebenarnya untuk pengetahuan, tanah yang telah digunakan tanpa dirawat akan mengundang beberapa masalah pada tanaman. Kerana tanah yang telah digunakan, kebiasaannya tanah itu akan menjadi sedikit masam. Kemudian ia juga telah menjadi tempat patogen, bakteria-bakteria jahat tinggal di dalam itu. Yang mana bakteria-bakteria ini mampu memudaratkan pokok, membuatkan pokok terbantut, seterusnya akan membunuh pokok. Jadi itu yang kita tak mahu. Dan juga tanah-tanah yang telah digunakan ni, biasanya tanah yang kita recycle ni, kebiasaannya kandungan mineral dia dan nutrisi dia telah berkurangan. Bukan tak ada ya, tetapi telah berkurangan. Yang mana nanti mineral-mineral ini tidak cukup untuk diambil oleh pokok yang baru. Jadi sebab tu kita kena rawat dulu. Jadi sekarang ni setelah saya gembur-gemburkan macam ni, saya letak dekat talam. Jadi apa step seterusnya saya buat? Saya akan jemur seharian. Pastikan cuaca panas lah. Kalau hujan janganlah jemur. Kena tengok time. Kalau cuaca panas memang cantik. Sekarang ni cuaca panas, jadi saya akan jemur dulu. Sampai petang nanti baru kita buat step yang seterusnya. Jom kita jemur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, sekarang ni pukul 5 tapi matahari masih wow. Okey, jom kita tengok tanah yang kita jemur tadi. Alhamdulillah dah kering. Nampak tak? Tanah ni dah kering. Okey, macam ni yang kita nak. Okey, lepas tanah ni dah kering, kita nak kena buat apa? Jom kita tengok apa kita nak kena buat lepas ni. Okey, alhamdulillah. Alright, jadi ini adalah tanah yang kita jemur. Ini tanah yang dah saya jemur daripada pagi tadi sampailah petang ni lah. Okey, jadi agak sedikit kering. Alhamdulillah. Jadi kenapa kita jemur? Tujuan kita jemur salah satunya adalah untuk menghalau jika ada semut-semut kecil yang bersembunyi di sebalik tanah ni, dan juga memusnahkan, mematikan. Kadang-kadang ada siput-siput kecil juga, ada ulat-ulat perosak. Biasanya dia bersembunyi di sebalik media. So saya jemur. Jadi lebih bagus jika dibakar. Ada orang bakar sebab tu ya ada istilah tanah bakar, sebab memang tanah tu dibakar. Tapi saya tak rajin lah nak bakar. Saya selama ni saya jemur saja pun sudah memadai. Lagi bagus kalau jemur time betul-betul cuaca panas terik. Memang baguslah untuk rawat semula tanah. Lepas dah jadi macam ni, saya akan gunakan
kapur dolomite. Ni kapur dolomite ni yang mana saya dah ulas sebelum ni untuk meneutralkan semula pH tanah. Jadi kapur dolomite ni biasanya saya gunakan segenggam untuk satu polybag, kebiasaannya lah. Jadi agak-agak je lah. Saya nisbah tu saya tak tahu nak kongsi macam mana. Tapi sebab saya selalu guna nisbah yang macam ni, saya akan ambil satu polybag segenggam, satu polybag segenggam. Itu sudah memadai bagi saya. Jadi dia tiada masalah lah. Okey. So saya akan tabur saja. Ni segenggam lebih kurang. Tabur. Dan lepas tu saya ada kompos. Ini kompos daripada tahi kambing. Kompos tahi kambing yang saya buat sendiri, proses sendiri. Saya beli tahi kambing fresh daripada kawan. Kemudian saya semurkan dengan EM4 dan kompos ni berusia lebih kurang dalam 2-3 bulan lah. Kompos, tujuan kompos ni sebab kita nak biarkan balik mikrob-mikrob yang baik di dalam tanah. Mikrob-mikrob yang baik supaya dia membiak ke tanah kita yang lama ni, supaya tanah tu penuh balik dengan makanan-makanan dan nutrien-nutrien yang diperlukan oleh pokok. Dan mikrob-mikrob ini boleh meleraikan unsur-unsur yang terikat. Seterusnya unsur-unsur yang terikat itu boleh diserap oleh akar untuk dijadikan makanan. Okay. So yang ni pun saya gunakan biasanya satu polybag tu segenggam. Satu polybag segenggam. Satu polybag yang 16 kali 16 lah saya gunakan segenggam. So saya letak saja. Okay. Kemudian kita akan gaulkan. Dah dapat macam ni kita gaul lah. Susah lah pakai tangan je lah. Okey. Okey, alhamdulillah sudah pun siap tanah kita. Sudah pun siap tanah yang telah saya campur dengan kompos dan juga kapur dolomite tadi ya. Ini dia. Okey, jadi step seterusnya apa yang biasa saya buat? Okey, biasanya lepas dah siap macam ni, kita tak boleh guna terus lagi tau. Saya akan masukkan semula dalam polybag. Dalam polybag saya akan masukkan. Okey. Okey, jadi inilah dia tanah yang sudah selesai dirawat yang saya dah masukkan dalam polybag. Okey, jadi biasanya selepas saya isi dalam polybag macam ni, saya akan tinggalkan di bawah tempat yang redup. Saya akan biarkan tanah ni dalam polybag ni sekurang-kurangnya selama seminggu lah. Selama seminggu. Jadi lepas seminggu tu barulah saya boleh gunakan balik tanah ni untuk menanam pokok apa yang saya nak. Jadi biasanya sementara saya tunggu seminggu, sementara nak tunggu tanah tu siap seminggu tu, saya akan semai dululah pokok baru. Kalau saya nak tanam cili, saya akan semai cili dulu. Kalau saya nak tanam sawi, saya akan semai sawi dulu. Lepas tu bila dah seminggu, baru saya akan pindahkan dalam polybag. Jadi itulah cara saya merawat semula tanah yang telah digunakan. Okey, alhamdulillah selesai sudah satu perkongsian pada hari ini. Perkongsian sederhana daripada saya. Jadi kalau kawan-kawan semua yang ada cara yang lebih mudah, lebih efektif untuk merawat tanah, saya alu-alukan untuk kongsi dekat ruangan komen dekat bawah. Ruangan komen ni boleh komen macam-macam, unlimited. Ruangan komen yang negatif ke yang positif ke tak ada masalah. Saya terima dengan hati terbuka. Sama-sama kita memperbaiki kekurangan, sama-sama kita menuntut ilmu. Okey, jadi semoga perkongsian kali ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada rakan-rakan semua yang sangat meminati bidang pertanian macam saya ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian semuanya.